Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan pada semua murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Baiklah, hai semua. Jadi pada hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita yang seterusnya. Jadi pada hari ini kita akan belajar sesuatu benda yang baru, iaitu tajuknya hidupan di laut. Okey. Jadi sebelum tu cikgu akan terangkan dulu sedikit peraturan-peraturan ataupun adab-adab yang perlu awak patuhi semasa berada dalam sesi meet ataupun kalau cikgu buat rakaman semasa awak berada di rumah saja. Okey. Jadi kita tengok adab yang pertama, mengikuti setiap arahan dan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey. Yang kedua, bertanya kepada guru sekiranya tidak memahami tajuk pelajaran dan tugasan. Yang ketiga, menghantar gambar tugasan yang disiapkan kepada guru. Dan yang keempat, membuat dan menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik dan kemas. Okey. Jadi yang ni tak apa, cikgu buat rakaman saja. Jadi kita terus pergi ke objektif pembelajaran. Pada akhir PDP, murid akan dapat 4 perkara benda baharu yang awak akan belajar hari ini. Okey. Yang pertama, memahami bahasa seni visual dalam penghasilan karya montaj. Okey. Yang kedua, mengenali jenis-jenis media, teknik dan proses dalam menghasilkan karya montaj. Yang ketiga, menghasilkan karya montaj dengan kreatif, kemas dan menarik. Dan yang terakhir, membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual. Okey. Jadi cikgu akan terangkan dulu apa itu montaj kan. Mesti awak tak pernah tahu montaj ni apa. Mungkin hari ni awak baru pernah dengar. Jadi pada hari ni montaj tu cikgu akan terangkan maksud montaj dulu. Okey. Montaj merupakan teknik guntingan dan tampalan imej yang disusun mengikut tema. Jadi kita nak buat montaj ni senang je. Kita gunting dan tampal ikut satu tema yang ditetapkan. Dan imej-imej tersebut, iaitu gambar lah tersebut boleh didapati daripada pelbagai jenis sumber. Okay. Antara sumber-sumbernya macam ni lah. Awak boleh ambil gambar-gambar tadi dari internet. Awak carilah kat internet tu kalau ada, bagi siapa yang kat rumah dia ada komputer ataupun laptop, awak boleh cari kat internet, awak print je dia. Kalau tak ada internet, awak boleh guna sumber-sumber yang lain. Contohnya macam buku, tapi pastikan buku yang telah tak diguna lagi. Jangan ambil gambar buku teks ke ataupun buku-buku yang penting. Ataupun majalah, komik, ataupun kalau nak ambil dari surat khabar pun boleh. Surat khabar lama. Kat surat khabar kan ada macam-macam gambar kan. Ada perkataan. Jadi awak ambil, awak gunting je, awak tampal. Itu dia montaj. Jadi kita tengok pula bahasa seni visual yang ada dalam karya montaj ni. Dia ada dua bahagian, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Kita tengok dulu pada bahagian unsur seni. Unsur seni yang akan kita dapat semasa menghasilkan karya montaj ni ada dua, iaitu bentuk dan ruang. Kalau prinsip rekaan pula ada dua juga, tapi dia lain, iaitu kesatuan dan imbangan. Jadi kita tengok dulu unsur seni yang pertama, iaitu bentuk. Okey, bentuk ni apa kan? Unsur bentuk dapat dikesan pada pemilihan imej-imej yang digunakan. Kalau awak nak cari gambar tu, contohnya dari surat khabar lah misalnya, awak dapat contohnya kat sini lah cikgu tunjuk. Macam ni, montaj cita-cita kami. Kalau awak semua tengok, ada macam-macam gambar kan. Gambar ni dapat diambil lah dari mana, majalah ataupun surat khabar. Jadi awak gunting gambar tu dikira bentuk lah. Sebab bentuk ni sesuatu yang ada jisim dan isi padu. Macam muka kita ni bentuk ke? Jawapannya memang bentuk. Sebab ada isi padu dan ada jisim. Kalau tak ada, dia jatuh kepada rupa lah. Rupa contohnya macam background image dekat belakang PowerPoint cikgu ni, nampak. Dia tak ada jisim, tak ada isi padu. Dia cuma 2D je. Faham? Okey. Jadi kita pergi ke unsur yang seterusnya pula, iaitu unsur ruang. Okay.
ruang merupakan jarak antara objek. Ruang wujud apabila objek disusun mengikut jarak dan luas permukaan tertentu. Okey, jadi ruang ni dia akan wujud mengikut susunan yang awak akan buat semasa menghasilkan montaj tadi. Sama ada macam awak nak letak dia dekat depan ke dekat belakang ke image tu, dia akan mewujudkan elemen ruang nanti. Tak apa, nanti kalau awak tak faham juga masa awak buat nanti baru awak faham. Dan objek yang berada di hadapan akan lebih jelas dan besar berbanding dengan objek yang berada di belakang. Contohnya macam gambar yang cikgu tunjuk kat sini. Ini adalah gambar ataupun objek yang berada di hadapan. Nampak dia lagi besar kan? Kalau objek tu berada dekat belakang, contohnya macam kereta ni, dia akan jadi lebih kecil sebab dia lagi jauh. Macam tu konsep ni. Lepas tu, kita tengok pula unsur ataupun prinsip yang seterusnya, iaitu kesatuan. Okey. Kesatuan dapat dilihat pada bentuk image. Okey, masa awak hasilkan montaj tu nanti, awak dapat wujudkan elemen kesatuan. Sama ada kesatuan image ataupun kesatuan muka type ataupun apa-apa jenis kesatuan yang mampu dilihat melalui image yang awak dah hasilkan nanti. Okey, jadinya contohnya kat sini ada kesatuan image. Kesatuan image yang dapat kita lihat pada gambar ikan lah, kan? Sebab ada banyak sangat gambar ikan kat sini, jadi dia dapat mewujudkan unsur ataupun elemen kesatuan. Begitu juga dengan muka type ini. Dia ada banyak bentuk rupa type. Jadi ia secara tidak langsung akan mewujudkan elemen kesatuan. Okey. Seterusnya pula kita lihat pada imbangan. Okey. Imbangan akan terhasil apabila objek berada dalam keadaan stabil. Contohnya, imbangan yang cikgu beri dekat sini ada dua, iaitu imbangan komposisi dan imbangan simetri. Kalau imbangan dari segi komposisi, kita tengok keadaan dia lebih kurang seimbang. Sebab susunan dia nampak dia rapat-rapat dan himpit-himpit, dan kalau kita lihat dari jauh, kita akan nampak dia macam seimbang. Dan kalau imbangan simetri pula, dia ni lagi senang lah, sebab kalau kita lipat dua, contohnya akan dapat sebelah kanan dan kiri tu sama. Contohnya macam ni, nampak. Kita bahagi dia dua bahagian. Nampak bahagian kanan ada dua ekor burung. Satu warna merah, kuning dan hijau dan biru ni. Lagi yang sebelah kiri pun sama. Itulah yang kita namakan dia sebagai simetri. Okey. Jadi habis sudah kita belajar tentang bahasa seni. Jadi kita akan ke aktiviti yang seterusnya pula, iaitu mengenali alat dan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan montaj pada hari ini. Jadi antara alat dan bahan tersebut ialah gunting, kertas warna, gam, karya anyaman. Karya anyaman ni kita akan guna karya ikan, anyaman ikan yang kita dah buat pada minggu lepas. Tu ada surat khabar lama, internet, kalau tak ada internet pun tak apa, dan juga majalah. Yang karya-karya ni, silap maafkan cikgu. Yang apa ni, bahan-bahan ni, surat khabar, majalah, internet, awak pilih satu sahaja pun tak apa. Tak semestinya guna setiap bahan-bahan ni. Kalau awak ada surat khabar je, awak pakai je lah surat khabar. Kalau tak ada internet ke majalah pun tak apa, awak pakai satu benda je. Kalau tak ada juga cikgu kan, cikgu saya tak ada juga benda ni, awak boleh guna kertas warna. Awak lukislah dekat kertas warna tu ikut apa-apa bentuk yang awak suka, lepas tu awak gunting dan tampal. Itu sahaja. Jadi mari kita lihat proses penghasilan karya pula. Okey. Sini kita akan tengok video macam mana kita nak hasilkan karya kita.
Okey, kejap je. Okey. Jadi, langkah yang pertama, awak semua perlu sediakan bahan-bahan dan alatan yang telah cikgu nyatakan sebelum ini. Contohnya kat sini cikgu guna gam, gunting, anyaman minggu lepas, kertas warna dan juga sumber daripada internet. Jadi, lepas kita dah sediakan bahan-bahan tu kan, kita ambil bahan tersebut. Contohnya kat sini cikgu pilih bahan bercetak dari sumber internet. Lepas cikgu dah cetak tu, cikgu dah print, cikgu gunting gambar tu pula. Nampak? Cikgu gunting ikut bentuk image tersebut. Contohnya kat sini cikgu ambil gambar tapak Sulaiman. Lepas tu cikgu gunting lah ikut bentuk dia tu. Nampak? Masa gunting tu kita kena ikut sempadan image tersebut. Kita kena ikut bentuk dia tu lah. Tak boleh gunting main suka hati kan. Sebab kita nak hasilkan karya yang cantik. Okey dah nak siap dah. Ini dia. Satu gambar dah siap. Lepas tu awak gunting lah baki gambar-gambar yang ada tu. Yang gambar ni awak boleh cari sebanyak yang mungkin. Ataupun kalau tak nak banyak, awak takut nanti karya awak tu macam padat dan complicated. Dia tak cantik. Awak ambil sikit gambar je pun tak apa. Janji awak dapat hasilkan karya yang cantik. Macam ni cikgu ambil beberapa gambar yang lain. Lepas tu, lepas kita dah gunting, kita ke langkah yang seterusnya pula. Kita susun dia. Masa nak susun tu awak ambil kertas warna bersaiz A4. Awak ambil gambar bentuk-bentuk yang dia dah dipotong tadi tu, awak susun dia dulu. Awak susun macam mana awak nak design atau awak nak mereka kedudukan yang awak nak hasilkan montaj nanti. Nampak? Cikgu susun dulu. Cikgu susun gambar batu karang. Nampak? Macam ni cikgu ada gambar batu karang. Cikgu gunting, lepas tu cikgu gunting gambar rumpai laut, gambar penyu, ada ikan yang minggu lepas dan sebagainya nanti. Nampak? Cikgu susun je dulu. Ada ikan badut. Nampak? So, awak susun ni awak bolehlah letak kat mana-mana saja yang awak suka. Kalau nak letak gambar tu bertindih pun boleh macam ni. Contohnya cikgu letak gambar tapak Sulaiman ni atas gambar batu karang ni. Okey, lepas kita dah susun tu, kita ke langkah yang seterusnya pula. Langkah yang seterusnya kita gam lah. Kita tampal dia. Tapi pastikan masa kita nak tampal tu, kita tampal pada kedudukan yang sama tadi. Sebab kita dah susun, kita tak nak dia lari kan. Tak nak bentuk gambar tu tak sama dengan susunan yang kita nak tadi. Sebab tu kita kena susun dulu. Nampak gam. Kalau boleh, kalau awak nak karya tu cantik dan kemas, awak boleh guna gam yang stick ni tau. Sebab kalau awak guna gam cecair tu nanti dia akan ada kedut-kedut. Bila kedut-kedut tu dia macam tak kemas lah. Tapi kalau awak tak ada juga gam stick ni pun tak apa. Ikut kesesuaian bahan yang awak ada dekat rumah. Okey. Kita tampal dia hati-hati kasih kemas.
Okey, nampak dah. Cikgu tinggalkan gam yang pertama sebagai contoh. Lepas tu kita gamlah banyak-banyak lagi. Contohnya macam ni. Cikgu dah gam semua. Lepas tu cikgu buatlah sikit kemasan dengan tambah beberapa gambar haiwan yang lain. Sebagai nak kasih kita penuhkanlah kekosongan yang ada kan. Nampak? Nampak kemas. Okey. Lepas kita dapat kemasan tu, jadi hasil karya kita sudah selesai. Jadi inilah hasil karya yang akan kita buat pada hari ini. Nampak? Cantik kan? Kita gunting, tampal gambar daripada macam-macam sumber untuk dihasilkan dalam satu karya. Cantik. Jadi kita dah habis tengok video. Kita ke slide yang seterusnya pula. Ni langkah-langkah dia yang macam cikgu dah cakap tadi tu. Jadi kalau awak semua tak dapat nak tangkap, cikgu akan terangkan semula dengan bahasa yang lagi mudah. Okey. Langkah yang pertama, sediakan alatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Okey. Lepas awak dah sediakan bahan-bahan tu, kita pergi ke langkah yang kedua pula, iaitu potong gambar tersebut mengikut bentuk image. Lepas tu kita susun kedudukan gambar pula. Kita susun dia dan kita tampal dia ikut susunan tersebut. Lepas kita dah susun tu, kita buatlah sedikit kemasan. Sekejap okey. Dah ada dah. Kita ke langkah yang kelima, buat kemasan akhir pada karya. Dan akhir sekali, inilah karya yang dapat kita hasilkan pada hari ini. Nampak ni gambar hasil karya yang cikgu dah buat tadi. Okay, nanti awak boleh buatlah awak punya sendiri. Jadi kat sini cikgu ada kasih 3 tugasan yang perlu awak siapkan pada minggu ini. Okay. Tugasan yang pertama menjawab satu set soalan word wall berkaitan dengan bahasa seni visual. Okay, soalan ni akan cikgu bagi dalam satu link. Jadi awak tekan link tu, awak jawab je dekat situ. Lepas tu soalan yang disediakan tu pun sikit je, tak banyak. Awak boleh enjoy lah, boleh seronok-seronok main game tu nanti. Lepas awak dah jawab soalan tu, awak akan hasilkan satu karya montaj pula yang bertemakan hidupan di laut mengikut kreativiti murid-murid. Jadi awak kena hasilkan satu karya montaj ni sahaja dan temanya ialah hidupan di laut. Tema dia ikan lah, ikan dan lautan. Dan lepas awak dah siap buat karya tu, awak buat sikit apresiasi ringkas mengenai hasil karya tersebut. Dan apresiasi tersebut perlu di-type menggunakan WhatsApp sahaja. Contoh apresiasi yang cikgu buat, awak boleh tengok, awak boleh ikut saja. Macam ya. Ini contoh apresiasinya. Nama karya saya ialah Lautan Biru. Saya menggunakan media cetak sebagai bahan utama karya. Karya saya mempunyai unsur bentuk dan ruang. Karya saya juga mempunyai elemen kesatuan image. Jadi, ini contoh apresiasi yang awak boleh ikut untuk hasilkan karya. Tapi, apresiasi yang cikgu buat ni janganlah awak ikut bulat-bulat. Jangan copy paste je, jangan tiru 100%, awak ubahlah sikit kan. Okey, faham. Jadi kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dekat cikgu, PM cikgu melalui WhatsApp. Okey. Jadi setakat itu sahajalah pelajaran kita pada hari ini. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi setakat itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.